Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi, salam sejahtera. Sorry semalam patutnya kita ada satu session live, tapi ialah kena kabur anak first day masuk sekolah dah, tu semua macam-macam lah. So and then kita pun bagi peluang lah orang nak posting pasal first day in school semua kan. So hari ni we are back today. Tukang baca doa hari ni pergi sekolah lah. So baca doa sendirilah hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima, insya-Allah. Amin. Okay, sebelum I start cerita pasal hal-hal gardening, nak minta tolong 2-3 minit je lah. I nak promote something dulu sikit. Kalau you notice, lebih kurang dalam 10-20 minutes ago I ada share dekat dalam my Facebook ni pasal aktiviti yang pernah kami lakukan dulu yang pernah kami lakukan dulu, dan insyaAllah kami nak try hidupkan semula aktiviti itu bersempena dengan sesi persekolahan yang baru ni ya. Sebenarnya dulu daripada start mula-mula I start Khadijah Natural Farm QNF ni, selain daripada aktiviti biasa kami tu jual belilah tanaman khusus apa semua tu, tapi kami ada satu event, satu program yang tiap-tiap tahun mesti kami buat ya. Bukan tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan at least sekali kami akan buat satu program macam ni, iaitu program bersama dengan anak-anak ya. Bukan anak-anak kami, anak-anak semua orang dekat sekitar ni, dekat kawasan komuniti ni ya. So macam-macam event lah kami buat. Kami open lawatan ke kebun untuk anak-anak ya. Kami open kebun tu, kami ajar anak-anak tu makan fresh sayur daripada pokok macam dia. Kami punya kebun tu memang 100% totally kami tak guna racun. So memang sangat selamat untuk anak-anak. So kami invite anak-anak dari sekitar komuniti ni datang melawat kebun, tengok macam mana pokok ni, macam mana buah ni tumbuh, macam mana timun tumbuh, macam mana kacang panjang tumbuh. And then kami galakkan mereka, kalau nak makan okey, petik boleh makan terus ya. Kami buat macam tu. Tu antaranya. Dan lagi satu program yang kami buat ialah dengan kerjasama sekolah-sekolah rendah dan juga tadika-tadika di sekitar Palik Buntar dengan Nimbu Tebal ni ya. Dengan sekolah-sekolah rendah ni dia level dia tinggi sikit, lain sikit je. Jadi kami buat program, kami buat macam program kesedaran. Ini semua dengan kerjasama sekolah lah. Kadang-kadang dia sekolah tu dia ada minggu aktiviti dia tertentu kadang-kadang selalunya bila sekolah tu mengadakan contohnya minggu kesedaran alam sekitar, jadi kami dijemput untuk memberi buat satu program, buat satu aktiviti dengan anak-anak murid ni semua tentang alam sekitar. Di sana kami menceritakan pasal kepentingan kita menanam makanan kita sendiri, kepentingan kenapa racun itu sangat berbahaya, mengapa racun serangga sangat berbahaya, kenapa racun rumpai sangat berbahaya. Itu semua kami ceritakan, dan kami buat berbagai aktiviti dengan anak-anak sekolah rendah. Dan untuk anak-anak sekolah tadika pula lain aktiviti dia, itu pun kami banyak buat program dengan last kali kami buat tahun 2019 dengan tadika perpaduan, tadika kemas, dan juga beberapa tadika swasta lah dekat sekitar sini ya. Yang ni dengan program dekat sini ni kami dia approach dia lain sikit, di mana kami program tu kami namakan program mengenal dan bermain dengan tanah ya. Kami bawa tanah kami sendiri, tanah kompos yang kami buat sendiri, yang mana kami pastikan selamat, tidak tak kotor, tak mempunyai tanpa najis yang itu yang penting tanpa najis, tanpa bakteria yang berbahaya. Jadi semua tu kerana kami buat tu semua dalam keadaan yang terkawal dan kami sure yang tanah yang kami bawa tu memang adalah yang baik yang elok untuk anak-anak bermain. Jadi kami bawa tanah kami sendiri ke tadika-tadika ni
Dan kami ajak mereka, anak-anak ni semua bermain dengan tanah ni. Diorang nak buat apa pun diorang buat lah. Diorang nak buat rumah, diorang nak buat castle ke, diorang nak uli ke, nak buat kuih ke apa, buat. Dan kemudian kami bawa pasu-pasu kecil dan kami ajar diorang tanam dan semai biji benih mereka sendiri. Biji benih tu kami bawa lah. Kami bawa biji benih tu, diorang pilih biji benih apa diorang nak tanam, diorang tanam kat dalam pasu tu. Tetapi biji benih yang kami buat tu memang kami dah pre-select siap-siap lah. Biji benih yang apa dia, yang paling senang tumbuh, yang mana germination rate dia boleh katakan almost 100%, yang mana almost impossible untuk tak bercambah. Jadi untuk memastikan apa benda yang diorang tanam tu akan tumbuh dengan jagaan yang betul, yang juga kami ajar juga masa tu. Jadi program ni memang seronok lah, seronok. Budak-budak ni, anak-anak ni dapat bermain dengan tanah, dapat menyemai biji benih mereka sendiri. Dan yang paling best sekali bila diorang tengok biji benih yang mereka tanam dekat dalam pasu-pasu tu bercambah pelan-pelan sendiri. Lagi diorang seronok. Bila dah naik, dah pokok tu dah naik kat dalam pasu tu, diorang boleh bawa balik. Itu semua memang sangat menyeronokkan lah untuk anak-anak mereka, untuk anak-anak ni semua. Jadi program ni last kali kami buat 2019, kemudian 2020 terpaksa stop atas masalah kesihatan. Dan insyaAllah tahun ni kami rasa kami nak menghidupkan kembali program ni. Jadi jika tuan-tuan ada mengendalikan tadika, nursery, taska, apa-apa yang seangkatan dengannya di sekitar kawasan sini, kita start dekat kawasan sekitar sini dulu, Nibun Tebal atau Parit Bunta dan sekitar ni, boleh hubungi saya. Kita akan organize, kita akan bincangkan macam mana untuk kita buat program ini di tempat anda, untuk anak-anak jagaan tuan-puan dan puan-puan semua. Jadi boleh hubungi saya. Tengok dekat dalam posting saya sebelum ni ada saya ceritakan apa benda yang kami buat dan juga cara untuk menghubungi saya, ataupun boleh terus hubungi saya dekat link ni ya. Okey, ni link WhatsApp ni. Okey, boleh terus hubungi saya dekat WhatsApp ni ya. Kita boleh bincangkan apa benda yang boleh kita lakukan untuk anak-anak tadika, taska dan sebagainya di atas jagaan puan-puan semua. Okey lah, itu sajalah. Jadi hubungi saya nanti ya. Okey, insyaAllah. Semalam kami buat banyak aktiviti dekat kebun semalam bersama dengan anak-anak, tiga anak-anak kami, 3Qs kami. Memang macam-macam kami buat semalam. Terutama sekali kita pemindahkan anak pokok, kerana lusa dah nak puasa lah kan, 2-3 hari nak puasa lah. Jadi seboleh-bolehnya masa dah start puasa nanti, kami tak mau membebankan anak-anak kami dengan kerja-kerja yang berat lah dekat dalam kebun ni. Berat pun tak berat lah sangat, tapi seboleh-bolehnya kami tak mau kamu tambah lagi sekarang ni dah nak masuk musim panas dekat sini ni. Jadi kami tak maulah menyusahkan mereka dengan kerja-kerja dekat luar ni, dan terutama sekali dalam musim panas ni, dalam bulan puasa pula tu. So semalam banyak benda yang kami buat. Kami ubah anak pokok, kami membaca, tarik rumput yang lebih-lebih, dan macam-macam. Dan terutama sekali kita, kerana bulan puasa nanti biasanya praktis kami dekat 3Qs Garden ni, semasa bulan puasa kita minimalkan kerja-kerja berat, dan cuma kita pastikan kita maintain sahaja tanaman-tanaman yang ada. Jadi start daripada sebelum bulan puasa ni, kita pastikan tanaman-tanaman tu jenis-jenis yang memerlukan penjagaan yang minimal. Jadi sepanjang bulan Ramadan ni kita cuma maintain dia punya siram je. Kita maintain siram saja untuk mengekalkan tanaman tu. Jadi kebanyakan tanaman yang ada buat masa ni adalah jenis tanaman-tanaman yang tahan lasak, yang tahan panas, yang tahan kemarau. Itu ada senarai-senarai tanamannya yang mana saya akan share nanti kemudian dalam sesi yang akan datang nanti, sesi-sesi depan ni insyaAllah. So antara semalam kami ubah sunflower lagi, kita ubah betik pokok betik yang lama ni nak tebang dah tua, kita nak ganti dengan yang baru. Dan kita ada tanam semalam terung, apa
apa dia lagi, pokok insulin. Pokok insulin tu apa? InsyaAllah saya cerita nanti ya. Dan satu lagi kita ubah anak pokok daripada karatan, pokok belalai gajah. Pokok belalai gajah, pernah dengar pokok belalai gajah? Okey, hari ini kita nak cerita pasal pokok belalai gajah. Pokok belalai gajah ni sebenarnya dia adalah satu jenis ulam ya. Ulam yang mana sebelum ni saya selalu nampak dekat market orang jual ya. Ulam ni sebenarnya murah ya sebenarnya. Orang jual pun banyak, saya tengok hari tu. Tapi ramai yang tak tahu sebenarnya pokok belalai gajah ni banyak khasiat dia. Dia antara satu tumbuhan yang sangat bermanfaat, banyak kesan dia kepada kesihatan kita. Ya, pokok belalai gajah ni contoh dia. Okay, ini pokok belalai gajah. Kenapa nama dia belalai gajah? Cuba tengok daun dia tu. Daun dia tu cuba tengok. Ada nampak macam belalai gajah tak? Kan? Nampak dia lebar ke atas dan kemudian makin ke bawah dia makin tirus. Ya. Okay, ini pokok belalai gajah. Tadi saya minta kat isteri saya tolong ambil beberapa helai daun nak tunjuk dekat tuan puan semua, tapi dia bawa satu pokok terus, satu pasu terus. That's why that is what is special about my wife. Selalu saya minta something, dia akan bagi lebih daripada apa yang diminta. Ya, ini satu contoh lah. Kadang saya minta tolong dia masak Maggi, saya minta Maggi simple-simple, sampainya Maggi siap dengan telur, siap dengan sayur, dengan macam-macam lagi. So that is something special ya. That is so special about her. Okey ya. Ini pokok belalai gajah ni dekat dalam bahasa Inggerisnya ia dipanggil Sabah snake grass. Sabah snake grass. Jadi kenapa namanya Sabah snake grass? Kerana mengikut kata Google yang telah saya baca, banyak artikel yang saya baca mengenai pokok ni, ianya mula didiscoverkan dari negeri Sabah. Ya, banyak ditanam di Sabah dan kemudian ianya banyak digunakan oleh orang-orang asal Sabah untuk merawat gigitan ular. Ya, cara dia daripada apa yang saya baca, kita hancurkannya dan tepek dekat tempat gigitan ular lah. Yang bisa dia boleh menetralkan bisa ular. Tapi kalau I think benda maklumat mengenai ini masih lagi terhad. Jadi pada pendapat saya, kita jangan gunalah untuk tu lah. Kita buat benda kita, kalau kena ni pergi hospital lah. jangan harap dekat ni saja. Pasal kita benda ni, dia punya maklumat ni masih lagi terhad. Okey, tetapi pokok belalai gajah ni banyak research yang telah dilakukan. Dia cuma boleh dibaca dekat dalam internet, dekat dalam Google, yang mana ianya digunakan secara tradisional untuk pelbagai jenis masalah penyakit, terutama sekali darah tinggi, kencing manis, dan juga ada sumber-sumber yang mengatakan ianya juga baik untuk merawat kanser. Ya, itu daripada bacaan yang saya dapatlah daripada ni. Jadi cara penggunaan dia, kita makan macam ulam macam biasa ya, 2-3 helai daun pagi sewaktu makanlah, masa makan dengan nasi lah, lunch dengan dinner. Itu saja. Makan macam tu saja setiap hari dengan dalam daun tu jumlah nombor ganjil lah, 5, 7 atau 9 helai daun. Dia pokok ni sangat-sangat senang ditanam. Dia pakai keratan saja. Dia pakai keratan dan kita cucuk saja dan dia boleh hidup. Dan pokok ini dia agak besar juga sebenarnya. Dia boleh mencapai ketinggian lebih kurang 2 meter dan sangat merimbun. Ya, tetapi jika kita tanam pokok ni dekat dalam pasu besar, ia akan ketinggian dia akan berkurangan sedikit, dan dia tidak akan merebak jauh, tidak merebak banyak, dan hanya berada dekat dalam kawasan pasu tersebut. Jadi ianya lebih terkawal kalau kita tanam dekat dalam pasu saja daripada kita tanam dekat atas tanah terus. Ini adalah satu lagi pokok tanaman herba yang sangat bermanfaat, yang boleh kita tanam dekat rumah dengan mudah. Kita cucuk saja, dia boleh hidup, insya-Allah. Sebenarnya dia lagi susah untuk
lebih susah untuk tak hidup daripada hidup. Faham tak? Pasal kalau kita cucuk tu ya, hampir pastilah hidup lah. Asalkan kita siram dengan sempurna, hiduplah dia. Ya, dia boleh tanam dekat, dia tidak ada dia tidak ada musuh tanaman yang obvious. Jadi dia sangat tahan lasak, tahan panas, dan kita boleh tanam dia dekat di kawasan yang di kawasan yang panas pagi sepanjang hari hingga ke petang, tak ada masalah. Ya, sebenarnya kedudukan kebun kita, kedudukan garden kita tu sangat salah satu faktor yang menentukan tanaman kita tu jadi ke tak jadi ialah faktor matahari, sinaran matahari. Ya, sinaran matahari yang paling baik untuk tanaman di garden kita ialah panas pagi sahaja. Panas pagi dengan panas petang sangat berbeza ya. Jadi kalau sebaik-baiknya bila kita tanam tu, kita pastikan kita tanam di tempat yang menerima panas pagi sahaja. Kalau tempat yang panas petang tu, sebaiknya kita jangan tanam jenis-jenis sayur-sayur, terutama sekali sayur-sayur berdaun ya. Kebanyakan sayur berdaun dia tak tahan panas petang. Panas petang tu dia lain daripada panas pagi. Ini kita akan explain lagi, saya akan explain lagi dalam sesi-sesi yang akan datang insya-Allah. Jadi itu saja untuk hari ini. Pokok belalai gajah ya, sangat bermanfaat. Kita guna keratan saja. Kalau perlukan keratan dia, boleh kontak saya. Saya boleh hantar, ataupun nak datang ambil sendiri pun boleh. Kita ada banyak anak pokok dekat sini, dan keratan dia pun saya boleh hantar ke mana saja insya-Allah. Semenanjung saja, boleh kontak saya sendiri. Dan last sekali ini adalah channel YouTube terbaru kami, yang dibintangi oleh 3Q sendiri ya. Ada video yang mereka buat sendiri, ada video yang daripada video-video mereka yang sebelum-sebelum ni berada di dalam kebun dan juga kehidupan seharian. Dia minta tolong support itu channel idea mereka dan channel mereka sendiri ya, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi esok, kita untuk sesi yang lain, untuk perkongsian yang lain. Harap bermanfaat untuk anda semua insyaAllah, dan jumpa lagi esok. Dan saya doakan agar tuan-puan dan puan-puan semua sentiasa dipermudahkan urusan, dipermudahkan rezeki, dan sentiasa dikurniakan rahmat, dan sentiasa dikurniakan sepenuh rahmat dan kasih sayang Allah SWT, insyaAllah. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi esok insyaAllah.